الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله وصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا وبعد. Apa ba'dha, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Malam ni kita sama dapat salat maghrib jemaah dan menyambung kembali bacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan zikir-zikir, amalan-amalan kita semasa kita hidup di atas dunia ini belum kita kembali kepada Allah. Nombor 8, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sabaqal mufarridun qalu wa man mufarridun ya Rasulullah wa mal mufarridun ya Rasulullah qala الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Artinya al-mufarridun telah mendahului. Mereka bertanya, yakni para sahabat, apa yang dimaksudkan dengan al-mufarridun wahai Rasulullah? Baginda menjawab, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Jadi hadis ini hadis sahih, hadis berkaitan dengan Nabi menyebut golongan yang mendahului daripada segala yang lain, iaitu al-mufarridun. Maka sahabat tak faham. Sahabat tanya Nabi, siapa dia al-mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, al-mufarridun iaitu orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Oh gitu. Itu yang dikatakan al-mufarridun. Perlu diketahui bahawa ayat ini sepatutnya difahami secara saksama oleh pembaca kitab. Dalam ayat tersebut ada perbezaan pendapat. Imam Ahmad Hasan Al-Wahidi mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebut maksudnya
adalah berzikir kepada Allah di waktu setelah salat pagi dan petang, di tempat tidur, setiap kali bangun tidur, dan setiap kali pergi dari rumah atau kembali ke rumah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang yang dimaksud dengan az-zakirun waz-zakirat, yakni golongan lelaki dan golongan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Jadi Ibnu Abbas menghuraikan lagi, memperjelaskan lagi macam mana dia katakan banyak berzikir itu. Maksud yang kata banyak berzikir kepada Allah itu ialah di waktu lepas sembahyang. Macam kita tadilah, kita lepas sembahyang maghrib kan, kita lepas sembahyang maghrib kita berzikir kan. Setiap kali lepas sembahyang fardu ni kita berzikir. Cuma berbezalah zikir ni, ada zikir yang panjang, ada zikir yang pendek. Kalau zikir yang panjang ni selalunya maghrib dengan subuh, itu zikir agak panjang. Kalau lain daripada maghrib dan subuh, zikirnya pendek-pendek. Tetapi tetap juga berzikir. Gitu. Jadi kata Nabi SAW, selepas daripada sembahyang fardu kita berzikir sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita ada buat tu betul dah lah. Kan? Kita dahului dengan apa? Istighfar. Kan? Kita minta ampun ke Allah. Kan? Lepas tu kita la ilaha illallah, kita mensucikan Allah wahdahu la syarikalah, kita bacalah 10 kali. Kalau kita baca la ilaha illallah ni eloknya kalau waktu maghrib dengan waktu subuh baca 10 kali. Kalau lain daripada maghrib dengan subuh kita baca 3 kali cukup. Tu beza dia. Kalau maghrib dengan isya, maghrib dengan subuh kita baca 10 kali. Kalau lain daripada maghrib dengan isya, maghrib dengan subuh kita baca pendek saja, 3 kali cukup. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena kelebihan orang yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini ada tiga dapatan. Pertamanya Allah Taala hapuskan segala dosa dia. 10 kali. Yang keduanya Allah Taala angkat darjat dia 10 darjat. Yang ketiganya Allah hapuskan segala kesilapan-kesilapannya. Allah angkat darjat, Allah ampunkan dosa dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahan. Itu kalau dia baca 10 kali lah kan, lepas daripada maghrib dan lepas subuh. Jadi mana bacaan ni, bacaan 10 tu bukan saja kita baca tu, ada maksud dia. 10 tu dapat ada 10 darjat, 10 peningkatan kita punya darjat kita, apa itu kemaafan, keampunan Allah Subhanahu wa taala 10. Tiap kali habis sembahyang pagi dan petang. Sekurang-kurangnya kita istighfar, kita baca ayat kursi, kita baca Al-Fatihah, lepas tu tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 99 kali, disudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100, semua 100. Itu biasalah. Ini yang dia maksudkan dengan selepas solat pagi dan petang. Di tempat tidur pun kita berzikir juga kepada Allah nak tidur kan. Panjanglah. Kalau tengok dalam Sirus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kalau kita nak tidur ni, kalau saya tengok adab-adab nak tidur ni ada 13 adab nak tidur, 13 bacaan. Panjang sangat kan, panjang. Abdul Samad Al-Falimbani dia menggariskan dalam tu amalan-amalan sebelum tidur.
Tapi sekurang-kurangnya kita tidur ni maknanya kita berzikir kepada Allah. Yang ni kita membaca beberapa ayat, beberapa tasbih tertentu. Sekurang-kurangnya apa dia? Sekurang-kurangnya kita baca apa? Kita baca tabarakalladzi. Sekurang-kurangnya. Nak bagi bagus lagi baca sajdah. Sajdah dengan tabarakalladzi. Apa itu bersabit dengan amalan Nabi SAW. Nabi sebelum Nabi tidur, Nabi akan tak nak tinggal sajdah dengan tabarakalladzi. Itu amalan Nabi. Kita mungkin tak mampu kot nak buat macam tu. Kalau kita baca tabarakalladzi pun dah bagus. Lepas tu apa lagi? Kita baca 3 qul. Baca 3 qul. Lepas tu kita istighfar kepada Allah. Lepas tu kita baca doa. Doa tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Itu sekurang-kurangnya lah. Dan yang paling penting ialah kita tidur dalam keadaan kita bersuci daripada hadas kecil. Hadas besar mana kita ambil semayang. Kita tidur dalam keadaan tidak berhadas. Tu yang disebut dalam Sirrus Salikin lah, oleh Sama Al-Falimbani. Itu makna orang zikir. Lepas tu kalau dia jaga lepas tidur pula. Bila dia jaga lepas tidur, dia tempat tidur lagi, jaga lepas tidur. Dia puji Allah, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Lepas tu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khair ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Apa dia doa? Allahumma inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku as'aluka khaira, aku minta kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada padanya, dan aku minta lindungi kejahatan yang ada pada hari ini dan kejahatan sepanjang harinya. Tu kita jaga tidur aja baca tu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'd wa syarri ma fihi. Itu makna kita berzikir ketika mana kita bangun, tidur dan bangun. Begitu juga ketika mana kita keluar dari rumah. Kita Imam Nawawi, setiap kali kita keluar dari rumah, kurang-kurangnya kita keluar daripada rumah, kita baca apa? Kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa. Atau sekarang Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Cukup dah. Cukup dah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim pun boleh. Ini kita tawakal kepada Allah dan minta lindung daripada gangguan syaitan pada hari itu. Itu ketika mana kita nak keluar daripada rumah. Kita balik rumah pula. Dia keluar rumah, betul lah balik. Balik rumah, kita bagi salam kepada rumah kita. Kita masuk dalam rumah. Bacalah, kalau bolehnya bacalah apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Baca Qul a'udzu falaq, lepas tu kita tiuplah sebelah kiri. Supaya jangan ada benda-benda jahat yang akan mengikut kita masuk ke dalam rumah. Qul a'udzu birabbil falaq. Tiuplah kiri. 3 kali. Lepas tu nak elok lagi kata Nabi, kita bacalah 3 qul. Sebelum kita masuk rumah baca qul Allah 3 kali. Apa kelebihannya? Iaitu orang yang mengamalkan ini tidak akan ditimpa kepapaan. Rezeki dia murah, mencurah-curah. Bahkan jiran-jiran juga tumpang sama rezeki daripada keberkatan bacaan dia. Kita baca qul Allah 3 kali, kita yang baca, tapi faedah jiran-jiran dapat sama. Cuma kita sebarkan kebaikan tu kepada jiran-jiran semua. 3 kali qul Allah masuk. Baca qul Allah 3 kali. Sudah pastilah apabila kita masuk, kita berzikir macam ni, tentulah syaitan tak tumbang masuk dalam rumah kita. Syaitan tak masuk dalam rumah kita. Jadi menjadikan rumah kita tenang. Jadi tak ada gangguan. Tu dia. Tidur tadi pun dah tenang lah, bangkit pun tenang lah, keluar rumah tenang, masuk rumah tenang. Ketenangan ini adalah berpunca daripada kita az-zakirin. Kita masuk dalam golongan orang yang banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mujahid rahimahullah mengatakan, tidak termasuk dalam kumpulan lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah sampai berzikir kepada Allah, baik ketika berdiri, duduk dan ketika berbaring. Jadi kalau kita ni semasa mana kita berdiri,
semasa mana kita duduk, semasa mana kita berbaring tidur, kita tidak menyebut nama Allah, kita tidak termasuk dalam orang yang az-zakirin waz-zakirat. Tu dia. Itu yang Allah Taala sebut apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tu dia. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang menyebut nama Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka pada ketika itu memikirkan pada ciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah Taala menjadikan langit, bagaimana Allah Taala menjadikan bumi, seraya keluar daripada mulut mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia belaka. Keluarlah. Jadi memanglah apa saja yang Allah Taala, makhluk yang Allah Taala cipta ni, sama ada pada diri kita ataupun bukan pada diri kita, semuanya tidak ada sia-sia, baik buruk baik jahat. Semalam kita dikejutkan berita di mana, di Yaman. Turki dengan Yaman kan? Turki dengan Syria. Turki. Adakah itu buruk? Memanglah pada zahirnya buruklah. Tapi ma khalaqta hadza batila. Allah kata tak sia-sia. Gempa bumi kan menyebabkan beribu-ribu orang mati. Beribu orang mati dan beribu-ribu bangunan yang musnah kan. Infrastruktur banyak yang musnah. Tak sia-sia. Yang pertamanya, orang yang mati tak sia-sia. Orang mati semua syahid. Yang mati semua syahid. Berapa ribu, 5,000 lebih kan dia katakan. Mungkin akan temu lagi kematian. Semua syahid. Sebab Nabi sebut apa? Orang yang tenggelam, orang yang dihempak bangunan, orang yang dibunuh kerana mempertahankan agama, mempertahankan maruah dia, maka dia dibunuh, maka syahid. Termasuklah dihempak bangunan itu. Semua syahid. Syahid ni tak ahli syurga, tak itu senang. Tak ada sia-sia. Pada dunia pula semua nak tengok dunia ni. Nak tengok dunia macam mana dunia ni. Adakah mereka tengok saja. Semua pakat bangun untuk memberi bantuan. Jadi tu yang kita tak sia-sia tu. Semua akan bangun melihat. Jadi selama ni kesusahan yang dialami di negara itu akan mencurah-curah datang bantuan daripada pelosok dunia. China-nya, Amerika-nya, New Zealand-nya, apa semua negara. Itu yang kita tak sia-sia tu. Tak sia-sia. Kita saja kita sia-sia. Tapi kita sunat dan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atha rahimahullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu. Ni Syekh Atha kata, siapa yang sembahyang 5 waktu sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, memenuhi syarat dan memenuhi rukun-rukun sembahyang, syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, maka dia termasuk dalam firman Allah, wadh-dhakirallaha katsiran wadh-dhakirat, wadh-dhakirallaha katsiran wadh-dhakirat, termasuk dalam itu. Dan lelaki-lelaki dan perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Katsira wadh-dhakirat katsira. Jadi kita sembahyang sudah pastilah, kalau kita mau sembahyang kita ni diterima oleh Allah Taala, kena tengok balik apa syarat sah. Pertamanya tengok sembahyang wuduk dulu. Apa syarat sah wuduk? Apa dia rukun wuduk? Lepas tu sembahyang nak tengok apa syarat sah sembahyang. Lepas tu apa rukun sembahyang? Kena belik balik, kena perhati balik. Takut kita saat ni terlanggar syarat-syarat dia, kita tinggal rukun-rukun dia. Tinggal rukun tak sah terus macam orang buat haji. Tinggal haji rukun, kalau tinggal wajib tak apa lagi, dia bayar dam. Tapi kalau tinggal rukun batal terus. Cancel. Habis
25,000 burn. Tak boleh banyak dam. Sebab apa? Rukun. Begitu pentingnya rukun ni. Apa ibadat rukun sangat penting. Maka orang yang menjaga syarat dan rukun ini juga termasuk dengan az-zakirin waz-zakir. Sebab itu Allah Taala menyebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Semua kita tahu ayat ni. Allah Taala kata wail, yakni apa? Kecelakaan, kebinasaan lil musallin, bagi orang-orang yang sembahyang. Pasal apa? Alladzina hum an salatihim sahun, kerana mereka itu cuai sembahyang. Maka ulama mentafsirkan makna sahun tu apa dia? Iaitu mereka yang tidak mengisah, tak ambil kisah syarat ke rukun ke, tak ambil tahu hukum-hukum berkaitan dengan sembahyang. Itu juga termasuk dengan sahun. Tu nak kena faham tu. Dia tak tahu. Orang tanya dia mana syarat, mana rukun, dia tak tahu. Dia tak tahu. Kalau lupa tak apa. Lupa tak apa, cerita lain. Tapi tak tahu. Rukun sembahyang ada berapa? Saya lupa. Macam sebut 3. Contoh sebut 3 sudah lah. Dia sebut tak apa. Ada lupa. Lupa tak apa. Tapi kalau tak tahu, tak tahu tu yang termasuk dalam sahun. Jadi maknanya orang ni dia tak ngaji. Dia tak mengaji, dia beramal tanpa ilmu. Kenapa? Kerana dia tak mengaji. Dia tak dengar apa guru mengajar. Dia tak cari ilmu, dia tak usaha mencari ilmu. Sebab ilmu ni hakikatnya kita kena faham bahawa ilmu ini kena pergi cari. Ni kata Imam Abu Hanifah, ilmu kena pergi cari. Kata-kata Imam apa? Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, ilmu ni kena pergi cari. Imam Abu Hanifah pada zaman itu ada seorang khalifah panggil dia pergi rumah. Panggil Imam Abu Hanifah pergi mengajak di istana raja. Imam Abu Hanifah kata apa? Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta alaih. Ilmu ini kena pergi, bukan dia mai cari kita. Manakala tuanku kena mai rumah saya. Hebat rumah dulu. Tuanku mai kena mengaji dengan mai rumah saya, bukan saya pergi rumah tuanku. Tapi dah ni kita tak ada tahu tu mana. Sultan panggil kena pergi istana, mengajak jadi guru istana. Tapi ulama tu tegas tu. Sultan ke sultan, raja ke raja, khalifah ke khalifah. Nak ngaji mai. Gitu kena mai. Tu dia ilmu macam tu. Itu yang termasuk dengan sahun tadi ni. Maknanya dia beramal dengan kejahilan. Maka macam mana Tuhan nak terima sembahyang? Dia sembahyang bukan tak sembahyang Allah. Main macam orang rokok, sujud semua, tapi wail, Allah kata celaka. Allah yang kata celaka, binasa. Atau setengah ulama kata wail itu satu lembah dalam neraka. Satu lembah nama dia wail. Untuk siapa? Untuk orang yang sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang kena jahil. Wal'iyadu billah. Kata Imam Nawawi, ini kutipan daripada Al-Wahidi. Jadi Imam Al-Wahidi dia kutip beberapa pandangan ulama, antaranya Mujahid dan Atha. Yang kesembilan, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajul ahlahu min al-laili fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba fi adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Sadaqa Rasulullah. Artinya jika seseorang, kata Nabi, jika seseorang membangunkan isterinya pada malam hari, dia gerak bini dia, kemudian kedua-duanya solat, dua-dua semayang jemaah, 2 rakaat secara berjamaah, kata Nabi, maka kedua-duanya dikira termasuk lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Tu dia. Jadi suami jangan dia perlu seorang-seorang saja dia sembahyang di rumah ni, main sunat ni. Geraklah sama isteri, mangkit sembahyang apa? Tahajud. Mangkit kita sembahyang apa? Tasbih ke apakah? Mangkitlah kita sembahyang hajat ke apakah? Gerak isteri mangkit. Maka orang yang macam itu, kata Nabi, dia termasuk dalam az-zakirin waz-zakirat. Ini satu kelompok yang istimewa lah. Orang yang berada dalam kumpulan yang banyak mengingat Allah. Yang banyak mengingat Allah.
Bayangkanlah banyak ingat Allah, kan? Allah dah kata ada, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku banyak-banyak, adzkurkum, pasti aku ingat juga kepada kamu. Itu dia. Kalau kita banyak ingat ke Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Faham sebaliknya, kalau kita lupa kepada Allah, wadzalika tunsa, maka begitulah Allah melupakan dia. Bukan Allah tak tahu, Allah biarkan dia. Kita tak maulah Allah Ta'ala lupakan kita atau biarkan kita. Kita yang sangat-sangat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membantu kita. Kata Imam Nawawi, hadis ni hadis masyhur. Hadis ini hadis kategori masyhur. Apa makna masyhur? Hadis ini sejak daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in sampai zaman berikutnya, semua diriwayat oleh tiga perawi sekian ke atas, 3, 4, 5 ke atas. Tu dia. Tiap-tiap tabaqat, tiap-tiap peringkat sahabat, peringkat tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai dan seterusnya, tiap-tiap martabat itu 3 orang perawi hingga ke atas akan meriwayat hadis ni. Sebab tu hadis dikata hadis masyhur. Apa makna masyhur? Terkenal. Hadis sangat terkenal. Syekh Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullah, Syekh Imam Abu Amr ditanya tentang kriteria, ciri-ciri seseorang yang termasuk lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Ditanya, Imam Abu Amr Ibn Salah ditanya, apakah ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang itu az-zakirin wa az-zakirat? Kata Imam Abu Amr, jika dia membiasakan diri dengan zikir-zikir yang ma'thur, zikir-zikir yang ma'thur. Apa makna zikir-zikir yang ma'thur? Zikir-zikir maksud ni zikir-zikir yang selalu Nabi baca, itu makna ma'thur, kan? Kalau kita nak tahu al-ma'thur ni, ni kitab dia. Ni saya buat tunjuk ke tuan-tuan. Ni contoh-contoh zikir-zikir al-ma'thur. Zikir-zikir selalu dibaca oleh Nabi SAW. Kitab ni nama dia Amalul Yaumi wal Lailah. Matnu Amalul Yaumi wal Lailah. Satu petikan amalan harian, amalan siang, amalan malam. Amalan siang, amalan malam, yang dikarang oleh Imam Nasa'i. Lalu kitab ini ditahqiq ataupun dianalisa oleh seorang yang membuat PhD. Dia buat PhD. Saya baca tadi ni, dia buat PhD. Saya tengok nama ni. Nama dia Dr. Faruq Hamadah. Dr. Faruq Hamadah. Dia ambil hadis-hadis ni, hadis-hadis amalan yang dikumpul oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Nasa'i. Dia buat keluar hadis-hadis tu, kemudian dia analisa. Gitu. Mana dia buat kajian hadis-hadis yang dibawa mai, betul ke hadis? Gitu. Betul ke hadis yang dibawa mai ni oleh Imam Nasa'i ni? Maka hasil daripada analisa atau kajian yang dibawa oleh Dr. Faruq Hamadah ni menghasilkan dia dapat PhD. Jadi mana kalau siapa kita ada kitab ni, memang tak ada masalah. Dia sebut amalan-amalan. Macam-macam. Kalau saya tengok ni, Allah, memang orang kata apa? Mabuk lah. Kan? Itu dia. Antaranya dia kata, pahala orang yang menyebut 10 kali, pahala orang yang menyebut 100 kali, pahala orang yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bagaimana cara bersalawat kat Nabi? Dia banyaklah. Ni buku ni. Jadi saya tengok tak ada terjemahan. Buku ni tak ada terjemahan ni.
Ini apa, itu yang dimaksudkan dengan ma'thur. Kalau tuan-tuan nak tengok juga mudah sikit, tengok kitab ni apa? Kitab apa tu? Nasihat agama wasiat iman. Ada tu ada juga disebut amalan-amalan ma'thur Nabi. Nasihat agama wasiat iman. Itu ada ditulis dalam Rumi, ada nasihat agama wasiat iman disebut di antaranya ialah amalan-amalan ma'thur. Amalan-amalan maksud Nabi SAW. Tapi taklah banyak macam ni, macam kitab yang saya pegang ni. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kata Imam Nawawi, dia membiasakan diri dia berzikir dengan zikir yang maksur, sahih. Zikir itu pula sahih, ada sumber dia. Bukan kata reka gitu, orang kata bid'ah ni. Tak. Ni bukan bid'ah, ni ada semua. Ni bukan reka-reka, ada semua. Pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu malam. Tu dia. Maka dia itu termasuk dalam az-zakirin waz-zakirat. Kita juga biasa kan doa amal apa? Ma'thurat kan? Ingat tak ma'thurat? Ma'thurat, iaitu yang dikarang oleh Hasan Al-Banna kan. Imam Hasan Al-Banna. Dulu saya mengaji pondok dulu. Saya ingat lagi lah masa saya mengaji pondok Paya tu. Kan, lepas maghrib, lepas subuh malam mesti baca ma'thurat. Lepas subuh, lepas maghrib. Saya ni pasal duduk kelas tinggi sekali, kelas senawi, kelas atas sekali. Saya jadi kepala. Duduk baca, orang lain ikut. Beratus-ratus yang pelajar ni. Kita ni sebagai orang kata abang sikit lah. Jadi kepala baca ma'thurat, diikut oleh adik-adik. Tu dia. Betul 16 masa tu dia. Baca sampai hafal ma'thurat. Tapi lama-lama dah tinggal lupa kat Allah bila. Jadi ma'thurat ni ya Allah, memang sangat bagus ya. Kenapa? Kerana dia diamal oleh Hasan Al-Banna. Kita tahu siapa Hasan Al-Banna, iaitu satu ulama Mesir yang dia mati digantung. Kenapa? Kerana dia berani menentang pemimpin yang tak betul. Dia dibunuh. Tu yang kita ma'thurat hebat tak hebat tu. Baik. Para ulama sepakat, yakni sebulat suara, akan bolehnya berzikir dengan hati maupun lidah bagi orang yang tidak memiliki wuduk, junub, haid dan nifas, iaitu membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir Allahu akbar, selawat Allahumma salli ala Muhammad, selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa Allahumma ghfirli dan sebagainya. Ini ittifaq ulama lah, majoriti ulama kata boleh berzikir dengan hati ataupun dengan lidah, walaupun dalam keadaan berjunub, walaupun dalam keadaan tidak berwuduk. Tu dia, berzikir. Apa dia berzikir? Tasbih. Macam kita tasbih waktu pagi kan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Petang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 10 kali. Pendek aja. Kan? Mari kita baca. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca 10 kali. Hadis sahih Imam Bukhari. Baca 10 kali. Siapa yang mengamalkan membaca tasbih ni waktu pagi 10 kali, waktu petang 10 kali, pasti Allah cinta kepadanya. Pasti Allah sayang kat dia. Hebat amalan tu. Sikit saja. Pasti Allah jatuh cinta kepada orang itu. Pasti Allah sayang orang itu.
Oh, kalau Allah sayang, Nabi cerita lah no. Macam kita, orang sayang kita lah, ayah sayang kita, cikgu sayang kita, bos sayang kita, pangkat naik cepat. Kalau kerja di factory, bos tengok bagus hang ni, naik pangkat cepat lah. Naik gaji, tambah duit. Kita bos sayang. Ini bos, segala bos ni. Satu lagi saya nak bagi amalan. Amalan apa ni? Tasbih dalam sembahyang. Tapi amalan ni khusus kepada orang umur 60 ke atas. Tapi tak salah orang lain, orang yang bawah pada umur tu boleh beramal. No? Kan kita rokok, cikgu kita rokok, kita baca subhana rabbiyal azim kan? Rokok subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim tak? Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kan. Tapi tasbih ni tinggi daripada tasbih tadi. Lagi tinggi maqamnya. Sehingga Nabi SAW ketika mana Nabi hampir wafat, ketika umur Nabi 60, turun ayat ni. Iza ja'a nasrullah, saya ulang tak apa benda ni bagi ingat. Iza ja'a nasrullah wal fath. Surah itu mengkisahkan tentang orang Islam menawan kota Mekah. No, depa masuk ramai-ramai, bukan apa nak buat umrah, nak buat haji. Bukan kata nak serang pun, tapi 10,000 ke 20,000 masuk tahun itu. Turun ayat ni. Maka apabila datanglah pertolongan Allah, Allah kata, apabila datanglah pertolongan Allah, selama ni orang tanya, mereka bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, bilalah pertolongan Allah akan datang. Kami ni macam dia berkata, penat sangatlah kami, letih sangatlah kami ni, berdakwah ni, melawan orang kafir ni. Bila Allah akan bagi pertolongan? Bila? Maka Allah jawab, idza jaa nasrullah, apabila telah datanglah pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath, dan terbukalah kota Mekah. Itu kemenangan tu. Terbukalah, ditawanlah kota Mekah itu. Wa ra'aitan nas, saat itu engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, berpusu-pusu masuk agama Allah sampai ke hari ini. Orang masuk agama Islam ni sampai ke hari ini. Kita baca padri daripada Rusia, pendeta ni duduk di pinggir raja, syekh besar, masuk Islam. Dia dah puluh-puluh tahun dah duk kempen orang, duk ngajak orang. Tiba-tiba dapat hidayat masuk Islam. Seorang pendeta, ulama besar Kristian di Rusia. Bila dia masuk Islam tu, dia teringat Nabi Mekah. Dia teringat rindu dia Nabi Mekah ni. Dia pergi ke Mekah jalan kaki. Dia sanggup jalan kaki kerana apa? Kerana dia rindu nak masuk. Sebab orang kafir tak boleh masuk Mekah, tak boleh. Orang kafir tak boleh masuk Mekah. Islam saja boleh masuk. Kan? Tu dia. Jalan kaki dia. Beribu kilometer dia jalan kaki untuk dia nak pergi ke Mekah. Pasal apa? Seronok kerana dia dapat Islam. Itu yang Allah kata, wa ra'aitan nasa yadkhulu. Allah Taala guna perkataan yadkhulu. Kita mengaji bahasa Arab, yadkhulu makna fi'il mudhari', yakni perbuatan yang sedang dan berterusan, continuous. Dia bersambung terus. Engkau akan melihat manusia akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, ramai-ramai. Maka bersabitan dengan turun ayat itulah Allah Taala bagi Jibril AS bagi tahu Nabi, bacalah tasbih ni. Baca tasbih ni. Bacalah beberapa kali pun tak apa lah. Nabi baca tak pernah Nabi tinggal tasbih tu. Jadi kita pun patut amal lah. Mari kita baca. Pendek aja kan banyak pun. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Dia ada 3 rangkap sebut. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma ighfirli.
Dia 3 rakaat sebut. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tu dia. Hebat ni. Pasti basak banyak dosa kita dengan Allah Ta'ala, pasti Allah maaf. Allah maaf. Allah maaf. Tu dia. Tasbihlah banyak-banyak tu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tu dia. Tadi ni tu sebut tadi ni, kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita imanawi boleh dalam keadaan kita berjunub pun boleh, sama ada menyebut dengan lidah atau menyebut dengan hati. Sedangkan membaca Al-Quran haram. Baca Quran dalam keadaan berjunub haram. Sedangkan membaca Al-Quran haram dilakukan. Sedangkan membaca Al-Quran haram dilakukan oleh orang yang sedang junub. Junub ni apa dia? Janabah. Orang yang berhadas besar. Hadas besar pasal apa? Keluar air mani, haid, nifas. Itu jadi hadas besar tu. Bermimpi keluar air mani, berjimak. Itu sebab-sebab jadi hadas besar. Banyak maupun sedikit, walaupun hanya sepotong ayat. Mereka boleh membaca Al-Quran dalam hati, walau macam mana pun. Kalau baca dalam hati boleh tak? Boleh. Gitu pula dah. Membaca dalam hati tanpa melafaznya dengan lidah boleh. Macam orang hafal lah, macam orang hafal surah Yasin lah. Dia duduk sengap ya. Dia dah baca Yasin wal-Quranil Hakim, dia baca dalam hati. Dan dia berjunub, boleh tak? Boleh. Tapi jangan sebut dengan lidah. Dalam keadaan berjunub, dalam keadaan berhadas. Hadas besar. Itu dia. Demikian pula halnya dengan melihat Al-Quran, kata Imam Nawawi. Tengok Quran boleh tak? Tengok boleh. Macam kita tengok tu, tu Al-Quran tu semua tu. Duk gantung semua ayat Quran. Kita tengok ayat Quran dan baca dalam hati, kita tengok ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, jangan kamu mencela satu kaum akan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Dan juga wanita dengan wanita, jangan mencela wanita lain. Seorang wanita mencela wanita lain, boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Kita jangan duk jatuh orang, jangan duk meleceh orang. Kenapa? Boleh jadi kita leceh orang, orang tu lebih baik daripada kita. Mencela dia lebih baik daripada kita. Kalau kita tengok lagu tu, boleh tak? Baca boleh, baca dengan hati. Jangan baca dengan lidah. Kalau berjunub lah, berhadas besar. Para sahabat kami maksud para sahabat di sini dia sebut di nota kaki, dia kata zikir yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terjadi perselisihan, maka yang didahulukan adalah yang paling sahih sanadnya atau yang boleh dicontohi oleh para sahabat. Kerana zikir yang dicontohi oleh sahabat memiliki kedudukan yang sama dengan yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti zikir ketika tawaf yang lebih baik daripada membaca Al-Quran. Zikir ketika tawaf lebih baik daripada membaca Al-Quran. Juga seperti yang dilakukan oleh penulis dalam kitabnya, bahawa zikir yang terdapat padanya lebih utama untuk dibaca. Ini itu maksud apa? Para sahabat kami, depa ni depa akan tengok apa amalan Nabi, depa tengok. Tu depa contohi. Apa Nabi buat? Apa Nabi baca? Tu depa contohi. Para sahabat kami mengatakan ketika mendapat musibah, orang yang sedang junub dan haid boleh mengucapkan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika naik kenderaan boleh kata subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika berdoa boleh mengucapkan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiga bacaan ini semuanya ayat Quran. Nampak? Kalau kita dengar musibah, contoh kata malam ni apa gempa bumi. Apa saja musibah lah. Selalunya kita sebut innalillahi, kita dengar orang mati kan. Mati itu sebahagian daripada musibah. Sebenarnya apa saja bentuk musibah bala sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Aksiden innalillah. Bukan mati, aksiden ya. Terbakar innalillah. Tenggelam innalillah. Runtuh innalillah. Pokok tumbang innalillah. Jadi musibah. Rumah apa ni kena apa? Kena ribut, roboh innalillah. Kita menyebut innalillah ini. Takkan kita berjunuk boleh tak? Boleh. Tapi jangan ingat Al-Quran, ingat zikir. Itu Imam Nawawi kata. Kita ingat itu zikir, jangan ingat Al-Quran. Tak, kalau ingat ayat Quran tak boleh. Sedangkan itu ayat Quran. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, mereka itu yang apabila ditimpa musibah, mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu azim. Quran sebenarnya. Tapi kita dah jadi biasa, jadi zikir, maka tak apa. Begitu juga doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana, ayat Quran juga. Tapi jangan ingat ayat Quran. Kata Imam Nawawi, ingatlah dia sebagai zikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga ayat Quran. Dia panggil apa? Dia panggil apa ni? Kunci doa. Apa dia? Penutup doa. Penutup doa. Kurniakanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, lindungilah kami daripada api neraka. Tiga benda kita minta tu. Ayat Quran tu. Boleh tak baca? Boleh. Kalau tapi kita niat zikir. Jangan niat ayat Quran. Kalau niat ayat Quran haram. Jadi maknanya baca Quran tidak boleh dalam keadaan berjunub. Baca hati boleh. Sebut lidah tak boleh. Adapun zikir tak apa. Zikir tak apa. Walaupun kita berjunub boleh. Walaupun kebetulannya kita baca ayat Quran macam tadi innalillahi, ayat Quran tu. Sedangkan kita tak niat dia sebagai ayat Quran, kita niat dia sebagai zikir. Sebab Nabi sebut begitu supaya kita doa macam tu. Kan? Selain itu juga boleh membaca bismillah, boleh baca alhamdulillah apabila tidak dimaksudkan membaca Al-Quran, baik dengan niat zikir atau tidak ada niat apapun, tidak berdosa kecuali dengan niat baca. Kecuali jangan niat Al-Quran je. Macam kita baca bismillah tu ayat Al-Quran juga. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tak? Itu dia panggil ayat penunduk. Ayat penunduk. Hebatnya tu cikgu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau orang zalim, kalau kita ada depan orang zalim, orang tu zalim, garang, baca ayat tu. Kalau Allah izinlah. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan bismillah tu ayat Quran. Kata niat, bukan niat Quran, niat zikir. Itu dibolehkan. Siapa kata ni? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muslimin hadirin az-zakirin wal-zakirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu dulu malam ni tentang apa? Tentang memperkatakan tentang adakah kita ni masuk dalam orang yang zakirin az-zakirat. Hari itu kita minggu lepas kita baca kan, orang yang buat amal soleh. Dia orang yang buat amal soleh, buat kebaikan lah. Dia buat apa kebaikan, dia juga dimasuk az-zakirin wal-zakirat. Walaupun dia tak zikir, dia tolong orang, dia bantu orang, dia sedekah, dia buat amal, bagi riang tolong riang, dengan riang tolong orang, bagi idea, bagi pandangan, itu dia bagi zakirin zakirat juga.
Jadi luas dia punya konsep zakirin zakirat. Jadi sambung malam ni iaitu apa dia? Iaitulah kita baca doa-doa tadi ni. Doa nak tidur, doa makin tidur, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Ni masjid ada doa. Tak apa, nanti kita akan bagi doa-doa ni insya-Allah. Kita akan bagi doa-doa. Insya-Allah. Ada masa kita boleh doa ni kita bagi. Tak sampai hari ni, tak sampai pada doa lagi. Ni mukadimah pun tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Boleh nak bagi faham konsep apa zikir tu macam konsep. Ni tak bagi kita faham. Pada itu zikir. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta lindung daripada ilmu yang tidak berfaedah, wa qalbin la yakhsha, hati yang tak khusyuk, wa nafsin la tashba', nafsu yang tak puas, wa min du'a illa yusajabu lahu, dan doa yang tidak diperkenankan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza أكتب تسبيح فرهد سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر.